Selamat sejahtera kepada pensyarah Dr. Ahmad Fazlullah Muhammad Zainal Abidin. Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk banteras penderaan kanak-kanak. Bahagian saya pada hari ini ialah bahagian pengenalan. Saya akan memulakan dulu pembentangan saya sebagai ahli pertama daripada kumpulan 4. Pertama sekali, saya akan memperkenalkan nama saya dulu. Nama saya ialah Yogan Rat Sangat Laki Rabi dan nombor matrik saya ialah FB20008. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan pada hari ini kepada slide kedua. Dalam slide ini saya telah menggariskan 3 isu penting bagi bahagian pengenalan saya. Yang pertama ialah isu sinonim dalam kalangan masyarakat. Yang kedua ialah akta diperkenalkan untuk membendung masalah ini. Dan yang ketiga ialah nilai-nilai murni berkaitan dengan isu ini. Saya juga telah sertakan jadual statistik penderaan kanak-kanak yang berlaku di negara kita. Izinkan saya untuk menerangkan lebih lanjut tentang isu penderaan. Penderaan merujuk kepada penderaan secara fizikal dan mental terhadap manusia. Penderaan kanak-kanak bukan satu isu yang baru di Malaysia, bahkan telah menjadi isu membelenggu masyarakat negara kita. Jika diselak dada akhbar, kita akan mendapati bahawa bilangan kes penderaan kanak-kanak di Malaysia terus meningkat tanpa titik nota. Bak cendawan tumbuh selepas hujan. Setiap kanak-kanak merupakan aset penting buat negara dan masyarakat dalam menentukan corak pembangunan negara pada masa hadapan. Mereka ini wajar diberikan perlindungan dan penjagaan di samping kasih sayang dan perhatian menjadi tunjang utama dalam sesebuah institusi keluarga. Kerajaan juga memainkan peranan penting dalam membendung masalah daripada terus meningkat, di mana kerajaan Malaysia amat menitik beratkan pembangunan minda kanak-kanak terutama dalam bidang pendidikan yang secukupnya berserta wawasan demi agama, bangsa dan negara seperti mana diterapkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Selain itu, terdapat banyak akta dan dasar diperkenalkan untuk membendung masalah ini dapat terus meningkat, antaranya dasar perlindungan kanak-kanak. Dasar perlindungan kanak-kanak amat perlu pada masa ini bagi menggalakkan setiap agensi, organisasi dan anggota masyarakat memberi keutamaan kepada perlindungan kanak-kanak sebagai tanggungjawab bersama. Saya kata, rukun negara yang berkait rapat dengan dasar dan hak diperkenalkan ialah kedaulatan undang-undang, kerana isu ini boleh mengancam keamanan negara jika tidak dibelenggu dengan segera. Sekian saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulekha binti Abdul Zaki, TJ 20059. Saya akan membentangkan isi 1 yang berkaitan dengan realiti isu semasa. Saya akan menerangkan berdasarkan skop kajian falsafah dari cabang logik. Situasi yang saya pilih adalah di mana seorang guru didatangi oleh seorang murid perempuan yang berusia 9 tahun memaklumkan bahawa dirinya telah didera oleh ibu tiri dengan menggunakan sebilah pisau yang telah dipanaskan dan diletakkan di atas lengan kanan. Keadaan ini sedikit sebanyak memberi kesan dan impak kepada pemikiran masyarakat terhadap wanita yang bergelar ibu tiri. Berdasarkan berita sebegini, segelintir masyarakat mungkin berpendapat bahawa ibu tiri tidak mampu menjaga dan menyayangi kanak-kanak seperti ibu kandung yang lain. Namun, persoalannya, apakah kesalahan tersebut patut dipertanggungjawabkan sepenuhnya ke atas ibu tiri tersebut? Mengikut logik akal, ibu tiri tersebut adalah seorang pesalah kerana telah mendera kanak-kanak yang berusia 9 tahun itu. Oleh hal yang demikian, ibu tiri tersebut pasti melakukan jenayah berdasarkan atas beberapa faktor atau punca. Seterusnya, saya akan menerangkan berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan dari segi emosi. Apabila mangsa adalah seorang kanak-kanak, terutamanya yang masih bersekolah rendah, keadaan emosi terganggu boleh menyebabkan pelajaran mereka merosot. Emosi yang tidak stabil disebabkan oleh perasaan takut atau gelisah akibat didera boleh menyebabkan mereka hilang fokus ketika waktu pembelajaran berlangsung. Hal ini bertambah teruk apabila mereka tidak mempunyai sesiapa sebagai tempat untuk mengadu. Perbuatan hilang fokus semasa dalam kelas ini akan melahirkan output iaitu seorang pelajar yang kurang cemerlang dari segi akademiknya. Perkara sebegini tidak sepatutnya berlaku dalam sistem pendidikan di Malaysia. Akhir sekali, saya akan menerangkan berdasarkan skop rukun negara yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Dalam kes ini, mangsa mempunyai tahap kesopanan dan kesusilaan yang sangat tinggi terhadap ibu tirinya. Hal ini kerana, walaupun mangsa telah didera dengan kejam sekali, mangsa tidak melawan ataupun mempertahankan diri atas sebab rasa takut dan hormat terhadap si pelaku. Berdasarkan kes ini, si pelaku iaitu ibu tiri mangsa tidak mempunyai tata susila yang baik kerana sanggup mendera kanak-kanak yang masih kecil itu dan tidak bersalah. Ibu tiri mangsa tidak mempunyai nilai-nilai murni yang sepatutnya ada dalam diri setiap wanita yang bergelar ibu, sama ada ibu tiri ataupun ibu kandung. Oleh itu, apabila seseorang tidak mampu beramal dengan mana-mana prinsip rukun negara,
perpaduan yang lebih erat dalam kalangan masyarakat tidak mampu dicapai. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Syafiqah binti Zakwan, TJ20055 membincangkan realiti isu semasa. Penderaan kanak-kanak di Malaysia sangat membimbangkan kerana statistik yang diperolehi daripada Kementerian Dalam Negeri KDN menunjukkan peningkatan pada tahun 2018 sebanyak 456 kes berbanding tahun lalu sebanyak 429 kes. Hal ini berlaku disebabkan akhlak atau nilai moral dalam diri seseorang yang dipengaruhi oleh beberapa faktor ketika membuat keputusan. Kebiasaannya, pendera ini terdiri daripada orang terdekat seperti saudara mara, ibu tiri mahupun pengasuh, dan lebih menyedihkan hati apabila ibu bapa sendiri sanggup mendera anak mereka sekaligus telah meninggalkan luka di hati mereka. Ibu bapa atau kita sebagai masyarakat mestilah bersikap matang dan rasional dalam membuat keputusan sebelum semuanya sudah terlambat. Selain itu, sikap pendera sangat bercanggah dengan penerapan falsafah pendidikan kebangsaan kerana telah mencemarkan imej sebagai rakyat Malaysia yang berakhlak mulia dan bertanggungjawab. Penyelidikan embriologi dan pediatri mendapati hubung kait antara masalah kesihatan dengan penderaan kanak-kanak pada masa hadapan, seperti kecacatan pada bahasa tertentu. Tambahan pula, kanak-kanak mengalami patah tulang, pecah usus dan lebam-lebam pada bahagian badan mereka. Memilukan hati apabila mereka terpaksa menanggung derita sehingga membawa maut seperti apa yang telah terjadi kepada adik Muhammad Ryan Hairi pada tahun 2018. Penderaan kanak-kanak ini seolah tidak berhati perut dan di luar waras akal manusia. Itu, kerajaan telah menggubal Akta Perlindungan Kanak-kanak 2001 bagi melindungi dan menjaga kepentingan kanak-kanak yang menghadapi pelbagai jenis risiko. Akta ini telah dipinda pada tahun 2016 bagi memantapkan lagi perlindungan terhadap kanak-kanak tersebut. Melalui akta ini, pendera akan dihukum berdasarkan penderaan yang dilakukan oleh mereka, sama ada secara fizikal, seksual dan emosi. Dasar Perlindungan Kanak-kanak dan Dasar Kanak-kanak Negara telah diwujudkan serta menjadi panduan kepada organisasi kerajaan, organisasi bukan kerajaan, sukarelawan dan masyarakat bagi mempertahankan hak kanak-kanak. Ketahuilah bahawa keluarga bahagia mampu menghasilkan rakyat yang sejahtera dan berjati diri. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila binti Muhammad Nizam. Nombor ID saya adalah CA20009 dan skop pembentangan saya adalah faktor-faktor penderaan kanak-kanak. Letusnya kes penderaan kanak-kanak adalah akibat daripada ibu bapa itu sendiri kurangnya ilmu pengetahuan mengenai asas keibubapaan. Hal ini terjadi akibat ramai pasangan yang berkahwin di usia muda dan sebenarnya mereka belum bersedia sepenuhnya untuk memikul tanggungjawab sebagai ibu bapa. Selain itu juga, bukan sahaja ilmu keibubapaan itu penting dalam mendidik diri seseorang ibu bapa, tetapi ilmu agama juga penting bagi membentuk insan yang baik dan boleh menjadikan panduan yang terbaik dalam menguruskan keluarga. Antara elemen LMEA yang terdapat di dalam faktor ni adalah faktor umur bukanlah satu penghalang untuk seseorang mempelajari, tidak kira dia berkahwin di usia muda ataupun di usia tua. Antara faktor falsafah pendidikan kebangsaan adalah ibu bapa perlu memastikan keadaan anak-anak mereka dan bertanya kenapa ia terjadi. Jika terdapat interaksi antara anak-anak, maka ibu bapa perlu berfikir secara rasional dalam bertindak, dan ibu bapa janganlah menggunakan kekerasan sebagai jalan utama sehingga menyebabkan kecederaan kepada anak-anak tersebut. Rukun negara yang boleh dikaitkan adalah rukun negara yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Ibu bapa yang tidak menerapkan unsur-unsur nilai murni di dalam diri anak-anak akan menyebabkan terlahirnya anak-anak yang tidak menghormati ibu bapa itu sendiri, dan dari situlah akan terjadinya punca penderaan berlaku akibat tidak mempunyai nilai-nilai murni yang terbaik di dalam diri seseorang. Jadinya kes penderaan kanak-kanak adalah akibat daripada masalah kewangan yang dihadapi oleh keluarga. Apabila sesebuah keluarga itu berada di dalam kesempitan wang, ia akan mengakibatkan ibu bapa itu sendiri berasa tertekan di dalam diri demi mencari kehidupan keluarga mereka.
sekiranya seseorang itu berada di dalam tekanan, ia akan menyebabkan ibu bapa itu bertindak secara agresif sehingga menyebabkan kecederaan kepada anak-anak bagi melepaskan tekanan yang dialami. Tegasnya, kedudukan ekonomi keluarga yang tidak stabil akan turut mengakibatkan kes penderaan kanak-kanak boleh berlaku. Antara faktor LMEA yang terdapat adalah ibu bapa yang mempunyai masalah kewangan tidak seharusnya meletakkan anak-anak sebagai punca utama di dalam kekeluargaan. Faktor falsafah pendidikan kebangsaan pula adalah kesusahan bukanlah suatu kegagalan, kerana kesusahan itu adalah salah satu cara untuk mendidik seseorang menjadi lebih berjaya di akan datang. Rukun negara yang boleh dikaitkan adalah rukun negara yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Setiap manusia perlu mempercayai bahawa rezeki yang diberikan adalah kurniaan daripada Tuhan, dan rezeki yang diberi dalam pelbagai bentuk seperti rezeki anak, rezeki duit, makan, minum juga merupakan salah satu rezeki pemberian daripada Tuhan. Salam sejahtera kepada Dr. Ahmad Fazullah. Nama saya Felicia Merai Anak Andrew, ID pelajar TC20053, dan saya merupakan pembentang yang kelima untuk faktor kes penderaan kanak-kanak. Antara punca berlakunya penderaan terhadap kanak-kanak ini ialah terjadinya konflik perhubungan antara ibu bapa. Konflik yang dimaksudkan ini adalah seperti pergaduhan antara ibu bapa, dan perkara tersebut menyebabkan produktiviti ibu bapa di tempat kerja semakin merosot dan terpaksa pula melayan kerana anak-anak di rumah yang menginginkan perhatian daripada ibu bapa. Sudah terang lagi bersuluh, tekanan emosi ibu bapa dalam institusi keluarga yang tidak terkawal akan mengakibatkan kanak-kanak menjadi mangsa penderaan. Jika dikaitkan dengan LMEA, ibu bapa seharusnya bijak dan matang dalam menyelesaikan konflik yang boleh mencetuskan pergaduhan. Apabila konflik ini tidak dapat diselesaikan, akan menjadi punca kepada penceraian dan keruntuhan keluarga dan dilihat sebagai tidak sihat dalam konteks kesejahteraan keluarga. Jika dikaitkan dengan FPK pula, kurangnya elemen jeri dalam kalangan ibu bapa. Contohnya, kurang sasiah diri yang baik dalam kalangan ibu bapa. Ibu bapa tidak dapat mengawal emosi akibat konflik dan akhirnya anak yang menjadi mangsa penderaan. Yang terakhir sekali ialah rukun negara. Di sini saya memilih rukun negara yang keempat, iaitu kedaulatan undang-undang. Pihak yang bertanggungjawab seharusnya memberi tindakan yang sewajarnya terhadap ibu bapa yang berkenaan. Seterusnya, saya ingin membentangkan slide mengenai masalah kewangan yang dihadapi oleh keluarga dan pengasuh. Seterusnya, faktor penderaan kanak-kanak yang lain pula ialah masalah kewangan yang dihadapi oleh keluarga dan pengasuh. Akibat kos hidup yang tinggi, ibu bapa terpaksa membanting tulang demi menyara keluarga dan mereka terpaksa menghantar anak mereka kepada pengasuh ataupun saudara mereka dengan menjanjikan kadar upah yang tertentu. Apabila ibu bapa gagal untuk memberikan upah seperti yang dijanjikan, maka pengasuh ataupun saudara mereka yang tidak berperi kemanusiaan akan bertindak untuk mendera anak tersebut. Jika dikaitkan dengan LMEA, pengasuh tersebut seharusnya bersikap lebih empati terhadap majikan mereka. Jika majikan tidak dapat memberikan kadar upah seperti yang dijanjikan, mendera kanak-kanak tersebut bukanlah tempat untuk melepaskan geram. Seharusnya pengasuh tersebut harus berbincang dengan baik kepada majikan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang terakhir sekali ialah jika dikaitkan dengan FPK, sikap kurang kasih sayang dan keprihatinan kepada anak majikan. Dengan ini, sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hafizah binti Matwi, nombor matrik CA20085. Masalah penderaan bukan sahaja memberi kesan kepada mangsa, masyarakat, malah ia juga memberi kesan kepada nama baik negara kita sendiri. Kita boleh lihat apabila terdapat pendera atau mangsa yang mengalami tekanan emosi yang terlalu kuat sehingga bertindak mencederakan diri anggota masyarakat yang lain. Hal ini kerana mereka ingin melepaskan masalah dan perasaan yang terpendam di dalam diri mereka
namun kesannya masyarakat lain yang terkena tempias. Perbuatan seperti ini mendatangkan bahaya kepada masyarakat kerana mereka mungkin tercedera atau terbunuh. Sikap yang kurang berdisiplin ini telah menggugat kesejahteraan masyarakat sekeliling sehinggakan para ibu bapa takut untuk membiarkan anak-anak bermain di kawasan awam. Dalam masalah ini, kita boleh lihat di dalam rukun negara iaitu elemen yang keempat, kedaulatan undang-undang amatlah penting di mana kita perlulah mematuhi undang-undang serta peraturan, menghormati hak-hak individu dan masyarakat, berdisiplin serta mengamalkan tingkah laku yang baik agar kita tidak menjejaskan kepentingan masyarakat yang lain. Natijahnya, gangguan emosi ini mampu mempengaruhi pembentukan warga negara ke arah melahirkan masyarakat yang bersatu padu dan berdisiplin tercapai. Kita sedia maklum, kes-kes penderaan ini semakin hari semakin meningkat, seterusnya menjadikan isu ini semakin hangat diperkatakan dalam kalangan masyarakat dan tidak ketinggalan di arus media sosial. Hal ini sudah pastinya akan menjatuhkan imej negara di mata dunia. Dengan konsep tanpa sempadan ini, semua orang boleh mengakses internet dengan mudah, termasuklah berkongsi maklumat. Jadi kita tahu bahawa masalah dan urusan negara ini bukan lagi menjadi hak eksklusif kepada sesebuah negara dan ia terbuka kepada persaingan yang kompetitif. Ia memudahkan lagi pihak negara lain menggunakan isu ini sebagai alat untuk menjatuhkan nama baik negara kita. Setiap orang perlulah menekankan pengisian nilai yang dapat mempertingkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan diri dan negara agar negara kita tidak akan dipandang rendah oleh negara lain. Jadi jelaslah bahawa masalah penderaan memberi kesan yang besar kepada masa depan negara sekiranya ia terus berlanjutan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nurul Adilah binti Muhammad Suhaidi. Nombor ID saya ialah SA20006. Saya akan membentangkan bahagian isi 3 iaitu kesan penderaan kanak-kanak terhadap individu atau mangsa, masyarakat dan negara. Kesan yang pertama ialah mengalami perubahan keadaan fizikal. Mangsa akan mengalami perubahan fizikal apabila berlaku hentakan atau pukulan yang kuat. Kita boleh melihat beberapa perubahan seperti lebam, bengkak ataupun luka di bahagian badan atau muka. Hal ini akan memberikan kesan negatif terhadap masa depan mereka kelak. Malah ada kanak-kanak yang terpaksa menanggung penderitaan seumur hidup apabila berlaku penderaan yang sehingga menyebabkan berlaku kecacatan. Ini secara tidak langsung menyebabkan mangsa malu untuk ke sekolah dan menyebabkan mereka tidak mendapat pendidikan yang secukupnya. Natijahnya, falsafah pendidikan kebangsaan ialah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh bagi melahirkan insan yang seimbang daripada segi emosi, rohani dan jasmani. Jadi kita sebagai manusia haruslah menghayati dan mengamalkan nilai adab dan moral iaitu menyayangi antara satu sama lain. Bagi umat Islam, agama Islam diturunkan sebagai panduan sistem hidup yang lengkap kepada setiap manusia. Kita bolehlah merujuk kepada rukun negara yang pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan yang menerangkan bahawa setiap agama mengajar kebaikan. Kesan negatif penderaan kanak-kanak yang seterusnya ialah mengganggu proses perkembangan kanak-kanak. Fasa ini merupakan sangat penting bagi kanak-kanak dan ibu bapa perlu memainkan peranan mereka dalam membentuk pribadi anak-anak. Pertumbuhan yang paling positif dapat dilihat apabila ibu bapa meluangkan masa mereka dengan anak-anak. Namun, jika dari kecil mereka sudah didera, ia akan menyebabkan kanak-kanak trauma. Mangsa penderaan kanak-kanak mungkin sukar untuk meluahkan perasaan mereka yang sebenar. Ia akan menyebabkan wujudnya gangguan emosi. Perubahan tingkah laku mereka dapat dilihat dengan jelas seperti lebih suka menyendiri, kemurungan,
tidak suka bersosial dan agresif. Dalam aspek aksiologi, di manakah letaknya nilai kemanusiaan seseorang sehingga sanggup melakukan perkara sedemikian. Oleh itu, sudah terbukti bahawa nilai kemanusiaan adalah sangat penting kepada setiap orang agar insan yang bernama kanak-kanak ini sentiasa dilindungi, bukan dikasari. Selamat sejahtera Doktor, nama saya Boy Jingyi, nombor metrik saya CA20080. Saya ingin teruskan pembentangan tentang solusi beban teras penderaan kanak-kanak. Solusi yang seterusnya dalam beban teras penderaan kanak-kanak dari segi peranan kerajaan adalah dengan menguatkuasakan undang-undang. Dalam hal ini, Parlimen perlulah mengubah rang undang-undang yang tegas. Bersalah juga perlu dianggap sebagai penjenayah dan diberi hukuman yang lebih berat untuk tujuan memberikan pengajaran dan kesedaran kepada mereka, sedang dijadikan amaran kepada masyarakat kerana mereka akan berasa takut atas hukuman yang bakal mereka hadapi jika mereka berbuat demikian. Dalam solusi ini, saya telah menggunakan animal ilmiah iaitu logik dengan persoalannya bagaimanakah dapat mewujudkan rasa takut atau kesedaran dalam kalangan masyarakat supaya mereka tidak melakukan perbuatan mendera kanak-kanak. Solusi ini juga boleh dibantu dari aspek kedaulatan undang-undang dalam prinsip rukun negara. Sebagai contohnya, undang-undang yang telah dikuatkuasakan ialah Akta Kanak-Kanak 2001 dan telah dipindah pada tahun 2016. Serta Dasar Perlindungan Kanak-Kanak juga telah diwujudkan. Dengan wujudnya penguatkuasaan undang-undang tersebut, sebuah masyarakat yang lebih harmoni dapat dibina kerana bebas daripada gejala buruk ini. Ini seiras dengan elemen falsafah pendidikan kebangsaan yang ingin mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi rohani masyarakat Malaysia. Solusi yang seterusnya ialah masyarakat perlulah sentiasa peka terhadap keadaan sekeliling. Dalam hal ini, masyarakat haruslah mengamalkan sikap jaga tepi kain orang untuk mengetahui apa yang telah berlaku di sekelilingnya dan melaporkan kejadian tersebut dengan segera. Solusi ini dapat berkaitkan dengan kesusilaan dalam aspek kesopanan dan kesusilaan dalam prinsip rukun negara, iaitu seseorang itu dapat mencapai kesusilaan apabila mempunyai sifat kemanusiaan dengan sentiasa peka dengan keadaan di sekeliling serta berani mengambil tindakan yang sewajarnya untuk mencapai keharmonian sejahtera. Dari segi elemen falsafah pendidikan kebangsaan pula, kaedah ini dapat membantu membina kesejahteraan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial dalam kalangan masyarakat supaya mereka dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian keluarga, masyarakat dan negara. Seterusnya, elemen ilmiah yang telah saya gunakan dalam solusi ini adalah aksiologi, iaitu kesedaran dan kepekaan dalam kalangan masyarakat tentang masalah penderaan kanak-kanak ini. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera kepada pensyarah dan juga rakan-rakan sekalian. Nama saya Felicia, nombor metrik CA20089 akan teruskan dengan solusi penderaan kanak-kanak. Salah satu solusi adalah mengadakan kelas pranikah dan keibubapaan. Persoalannya, siapakah yang bertanggungjawab dalam menjayakan kelas-kelas tersebut? Seperti yang kita tahu bahawa agama memainkan peranan yang amat penting dalam kehidupan setiap insan. Oleh itu, setiap agama harus menggalakkan penganutnya supaya menghadiri kelas-kelas tersebut. Dan pihak kerajaan pula juga perlu membantu menjayakan kelas-kelas tersebut kerana kanak-kanak merupakan aset yang amat penting atau boleh dikatakan sebagai tiang negara yang mampu memberi sumbangan yang amat besar kepada negara pada masa depan nanti. Mereka yang mempunyai kepercayaan kepada Tuhan seperti yang dinyatakan dalam rukun negara akan tahu bahawa anak merupakan kurniaan Tuhan dan seharusnya dijurahkan dengan kasih sayang yang sepenuhnya. Ibu bapa atau mereka yang bakal menjadi ibu bapa akan mengetahui tanggungjawab atau amanah mereka sebagai ibu bapa dalam mengekalkan keharmonian keluarga sekiranya mereka menghadiri kelas-kelas ini. Dengan ini diharapkan dapat menghasilkan anak-anak yang sempurna dari segi emosi, rohani dan perspektif lain seperti yang dinyatakan dalam falsafah pendidikan negara. Solusi yang kedua adalah pemerhatian oleh pihak sekolah. Setiap sekolah telah menyediakan guru bimbingan dan kaunseling, kad bimbingan dan kaunseling dan juga pembimbing rakan sebaya. Tujuan adanya organisasi-organisasi ini adalah untuk mendengar kesusahan yang dialami oleh pelajar sekolah tersebut dan membantu mereka untuk menyelesaikannya. Oleh itu, seseorang yang sedang mengalami saat-saat derita seperti penderaan boleh merujuk kepada sesiapa sahaja yang mereka percayai dalam organisasi-organisasi ini.
Selain itu, pihak sekolah juga boleh mengadakan suatu pendidikan seperti apa yang dilakukan oleh Amerika Syarikat iaitu kurikulum Speak Up, Be Safe. Dalam pengajaran ini ada 5 panduan keselamatan yang akan diajar kepada kanak-kanak iaitu intim badan saya, beritahu seseorang, tanya orang dewasa jika saya selamat, saya mempunyai pilihan dan saya tidak bersalah. Dalam kelas ini, guru-guru juga harus memberi fokus kepada mereka yang berasal dari keluarga yang mempunyai risiko yang tinggi berlaku penderaan kanak-kanak. Aktiviti yang membantu pembangunan keluarga juga boleh dianjurkan oleh pihak sekolah seperti aktiviti sukan yang melibatkan pertandingan antara keluarga boleh dianjurkan pada hari sukan sekolah. Pendidikan sivik dan agama perlu diuji dan dididik kepada kanak-kanak. Kenapa nilai sivik dan agama itu penting? Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Hal ini dapat mengelakkan kanak-kanak daripada menjadi dewasa yang akan melakukan penderaan kepada anak-anak mereka pada masa depan nanti. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Hai, nama saya Muhammad Syahmi bin Muhammad Syurah Azmi. ID saya CD20060. Hari ini saya nak membentangkan tentang cabaran penderaan kanak-kanak. Antara salah satu cabaran dalam topik penderaan kanak-kanak ini adalah untuk memulihkan mental mangsa yang menghadapi trauma. Dalam artikel berita harian online, seorang kanak-kanak 5 tahun telah pun ditemui meninggal dunia, dipercayai didera oleh bapa tirinya sendiri, ditemui oleh bapa saudaranya sendiri. Dari segi logik, penderaan lebih mudah berlaku dalam kalangan keluarga sendiri kerana kanak-kanak takut untuk memberitahu ibu bapa ataupun ahli keluarga terdekat bahawasanya pelaku yang daripada keluarganya sendiri telah menderanya. Berlakunya kejadian ini adalah kerana kurangnya kesedaran terutamanya dari kalangan orang dewasa. Sebagai ibu bapa atau ahli keluarga yang bertanggungjawab, kita perlulah peka dengan keadaan sekeliling, lebih-lebih lagi tentang pembesaran anak-anak. Persoalannya, di manakah rasa tanggungjawab dalam diri pelaku, tak lupa juga ahli keluarga yang lain. Mengikut falsafah pendidikan kebangsaan, emosi ahli keluarga akan menjadi tidak stabil kerana dengan berlakunya perkara seperti ini akan merenggangkan hubungan silaturahim dan menyebabkan kehilangan kepercayaan sama ahli keluarga. Manakala mengikut hukum negara yang kelima, kesopanan dan kesusilaan, apa yang kita boleh belajar adalah kita haruslah bersikap wajar dalam membuat pilihan. Dalam artikel tersebut, yang kita boleh kaitkan adalah ibu kandung anak tersebut perlulah seharusnya membuat pilihan iaitu mengahwini seorang lelaki yang lebih baik kerana jika tidak penjagaan terhadap anak itu akan menjadi tidak baik. Terima kasih. Salam sejahtera kepada semua. Nama saya Chu Hui Ying dengan nombor matrik CD 19034. Hari ini saya akan menyampaikan kesimpulan iaitu dengan bertajuk Banteras Penderaan Kanak-kanak. Pengajaran yang dapat dilihat selepas mengetahui kesan buruk dalam jenayah penderaan kanak-kanak ialah kita haruslah menjaga kebaikan orang lain dengan mengamalkan sikap bermoral, terutamanya terhadap kanak-kanak. Sebagai contoh, ibu bapa yang melahirkan anak mereka perlulah dijaga dengan baik dan pastikan keperluan asas dipenuhi dengan sempurnanya. Jika mereka tidak melaksanakan tanggungjawabnya, malah melakukan perkara yang mencederakan terhadap insan yang lemah, mereka akan didakwa dengan hukuman yang berat daripada pihak penguasa. Selain itu, penjenayah tertentu akan dipandang rendah oleh masyarakat termasuklah saudara-saudari mereka. Sebagai seorang manusia yang dikenali sebagai makhluk bersosial, tidak ada sesiapa yang berminat untuk menjadi seorang sahaja yang dibencikan oleh orang lain. Bagi mengelakkan perkara ini berlaku, kita seharusnya memainkan peranan kita dalam menunjukkan kasih sayang kepada sesiapa yang berhubung kait dengan kita. Kita diajar oleh agama supaya menyayangi satu sesama lain dari segi emosi, fizikal dan mental. Manusia dilahirkan untuk menjaga antara satu sama lain supaya dapat mengekalkan generasi yang akan datang. Seterusnya, cadangan yang dapat kita fikirkan untuk membanteras penderaan kanak-kanak ialah ibu bapa harus mementingkan kebajikan anak-anak mereka dengan memberikan kasih sayang kepada mereka.
bagi mewujudkan fenomena tersebut. Ajaran agama yang betul harus digalakkan dalam kalangan mereka sejak dari kecil lagi maupun pada masa dewasa. Kempen kesedaran yang bertemakan menjaga kebajikan kanak-kanak harus dilaksanakan oleh pihak berkuasa untuk memupuk kesedaran dalam masyarakat dari segi isu penderaan kanak-kanak yang mungkin berlaku dekat kalangan mereka. Dengan ini, mereka akan sentiasa berwaspada terhadap sekeliling mereka supaya mengelakkan perkara tersebut berlaku. Kesimpulannya, kanak-kanak diibaratkan sebagai malaikat kepada orang dewasa. Mereka ialah golongan yang tidak membawa ancaman kepada kita. Kita seharusnya memberi perhatian kepada mereka dan menjaga kepentingan dari segi keperluan asas. Mereka dilahirkan dengan tidak membawa apa-apa ke dunia ini. Oleh itu, sebagai seorang insan yang beretika, kita haruslah menghormati antara satu sama lain kerana begini dapat mewujudkan suasana yang harmoni dan sejahtera. Seterusnya, rakyat akan dapat berada dalam keadaan yang aman dan damai. Dengan itu, negara barulah dapat melahirkan generasi hadapan yang berilmu pengetahuan dengan akhlak yang baik bagi mencapai kemajuan dalam negara. Sekian, terima kasih.